tindakan mereka ini melengah-lengahkan pilihan raya, lagi banyak perlengahan dilakukan, penundaan dilakukan, lagi banyak masa yang pembangkang ada untuk reka fitnah-fitnah. Dan lebih mengecewakan kalau mereka ini membantu menyalurkan fitnah itu kepada Tuan Dr. Mahathir, dan Tuan Mahathir menyalurkan pula kepada orang secara fizik. Lagi menyedihkan. Betul tak? So dia patut, sebelum dia bercakap tu, dia cermin diri dia sendiri. Segala apa yang berlaku, dia jumpa artis bagai semua sekali, orang bukan tak sampaikan kepada kita, cuma kita masih lagi mengharap supaya mereka ni kembali ke pangkal jalan. Kalau mereka kembali ke pangkal jalan, setidak-tidaknya kira kalau aku dah belasah semua sekali, dah terbarai semua sekali, jenuh pula kita nak mempertahankan, itu yang kita ada reserve tu, peluru dah ada, tapi boleh tembak tepi-tepi sikit je, tembak lebih-lebih, last sekali musuh pakai peluru tu. Tapi dia kena beringat lah, bukan kita tak ada modal nak balon dia orang ni, ini tak. Bila kita bagi teguran, kita minta supaya jangan campur urusan ROS. ROS dah buat lah. Kita minta supaya segerakan PRU. Benda ni tak baik untuk parti ke? Baik. Benda tu baik untuk parti. Jadi kalau kita bagi teguran-teguran, cadangan-cadangan, kadang-kadang memanglah kena keras. Kalau kau tak faham bahasa, macam mana aku nak cakap lembut? Kena cakap keras. So anggaplah benda tu sesuatu untuk kebaikan parti. Yang kau pergi upah dengan Dr. Najmilnya, dengan Raja Petranya, dengan geng-geng baru ni. Sekarang dah ada geng baru dah, Mak Mennya. Aku pun heran dia orang ni pakai driver kepada driver kepada pegawai khas pun dijadikan juru cakap dia orang. Kurang-kurang panggil lah Syahidan Kasim ke jawab aku, Anwar Musa ke jawab aku. Masuklah akal sikit. Ini pakai driver budak-budak mentah yang tak tahu politik apa pun. Pakai budak TikTok. Pakai budak TikTok. Tapi tak apalah, kalau dia rasa dengan berbuat demikian boleh menambah sokongan kepada Ismail Sabri, silakan. Silakan. Tapi membazir masa lah sebenarnya. Lebih baiklah duit itu digunakan untuk buat benda-benda yang lebih berfaedah kepada rakyat. Kalau dia buat benda-benda yang berfaedah untuk memajukan ekonomi rakyat, contohnya untuk mengurangkan beban rakyat, itu akan menyebabkan orang lebih sayang pada dia. Hal ini memang ada setengah-setengah orang kata, Ismail Sabri ni the great reformer. Bekas Perdana Menteri dia pun dia masukkan dalam penjara. Ada orang cakap macam tu. Tapi dia kena sedar, siapa dia orang ni semua? Orang yang menyokong dia ialah Pakatan Harapan punya supporter dan Perikatan Nasional. Kalau kau ada cita-cita nak bertanding atas tiket Pakatan Harapan, tak apa. Tapi kalau kau masih ada cita-cita nak bertanding atas tiket Barisan Nasional, the moment you dissolve the parliament, at that time you are their enemy. They will wall up you with no mercy. Dia akan balon kau-kaunya. Benda yang aku tak sebut, semua benda dia akan sebut. Sekarang ni sebab dia tak nak kau punya kedudukan diganggu-gugat. Sebab kalau kedudukan kau diganggu-gugat, kursi Perdana Menteri itu rapuh, maka akan berlaku pilihan raya cepat. Dia orang pun akan jadi wal ghaibul huyu. Kursi-kursi yang dia orang ada sekarang pun akan hilang. That's the main reason they are supporting you. Itu sebab Mak sekarang ni confident. Kalau UMNO tarik sokongan pun dia boleh kekal jadi Perdana Menteri, sebab dia dapat sokongan dari belah sana. Tapi dia ada fikir lah, kalau dia kekal jadi Perdana Menteri selepas UMNO tarik sokongan pada dia, ahli UMNO akan nampak dia punya true colours.
ahli UMNO akan tahu bahawa dia telah khianat pada parti, bersekongkol dengan Datuk, bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang lain untuk kekal berkuasa. So macam mana cita-cita dia nak jadi Presiden UMNO? Kalaupun dia berjaya penjarakan lepas ni Datuk Zahid pula dipenjarakan, kau rasa dia boleh menang jadi Presiden UMNO? Belum tentu. Jangan risau, aku ada. Kalau aku ni boleh bertanding, mungkin aku akan jaga diri aku saja, fokus pada pemilihan. Aku tak boleh bertanding. Jadi kerja aku ialah memastikan siapa yang patut menang pemilihan UMNO. Tahulah aku nak buat kerja macam mana. Tunggulah. Kan? Sendiri mau ingatlah. Kerja korang juga. Tarik aku punya keahlian. Kalau tarik sokongan ni ibarat macam melanggar titah tuanku tu. Macam mana tu? Apa yang melanggar titah tuanku? Titah tuanku tak nak orang bertelagah. Titah tuanku tak nak kita bertelagah. Titah tuanku ialah supaya semua orang memberikan sokongan pada Ismail Sabri sampai 31 Julai 2022. Perjanjian CSA yang dia buat dengan Anwar Ibrahim, dengan Lim Kit Siang, dengan DAP dan juga PAN pun tak boleh buat pilihan raya sampai 2022 31 Julai. Dah lepas belum 31 Julai ni? Dah lepas. Betul tak? Sekarang dah lebih 4 tahun. Dah lebih 4 tahun. Menjelang tahun depan dah masuk 5 tahun kena. Mereka memerintah, maknanya pertukaran kerajaan. Dan ketika baginda titah, ada tak baginda menyangkakan bahawa Ismail Sabri akan campur dalam urusan mahkamah untuk memenjarakan geng dia sendiri, yang boleh menyebabkan geng dia bila dah diasak sampai ke corner, dah kena tumbuk, kena bantai, dah sampai ke corner, takkan tak fight back? Betul tak? Tuanku tahulah. Cuma janganlah ada macam Minari. Saya amat duka cita lah dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Syed Imran. Kita dah bagi nasihat. Jangan masuk perangkap Mae nak suruh kita turun demonstrasi dan sebagainya. Kalau kita ni nak berperang, kena ada strategi. Musuh kita tunggu. Kita dah beritahu dah apa berlaku tahun 1998. Kita buat roadshow dulu, reformasi, merata Malaysia kita pusing. Tak ada masalah. Tapi satu kali je Rahim Gauss bawa orang yang berhimpun di Dataran Merdeka dengan Masjid Negara pergi serang PWTC. Itu dijadikan alasan oleh Tun Dr. Mahathir. Bila galeri UMNO kat tingkat 4 PWTC itu dipecahkan oleh para demonstran, malam tu juga mereka telah menahan Datuk Seri Anwar Ibrahim menahan dia di bawah Akta Keselamatan dan Negeri, dan ianya dijadikan alasan lebih 30 orang yang dekat dengan Anwar Ibrahim ditahan. Kau tak fikir Ismail Sabri ni ada pemikiran yang sama? Masih ingat lagi baru-baru ni kenyataan Ismail Sabri? Dia kata apa? Kalau tanya dengan Tun Mahathir, dia tak pernah beritahu bila tarik pilihan raya. Betul tak? Maknanya cara pemerintahan dia masih lagi ikut cara Mahathir. Jadi kita jangan masuk perangkap. Kalau degil sekalipun kau nak berhimpun, okeylah kau berhimpun lah. Sebab kita nak supaya Datuk Seri Najib diberikan pengampunan. Siapa yang boleh initiate pengampunan? Nombor 1, Perdana Menteri. Nombor 2, Datuk Seri Najib sendiri. Nombor 3, keluarga Datuk Seri Najib. 3 orang dia boleh initiate pengampunan. Jadi kalau kau hantar untuk minta supaya tuanku beri pengampunan pun, sebenarnya dah salah jalan. Dah tak betul. Tak betul. Kalau minta tuanku campur tangan untuk
melihat proses keadilan dalam negara ni tidak berlaku adil. Contohnya minta supaya dilihat Jabatan Pegawai Negara. Okey. Tapi kalau hantar memorandum untuk minta pengampunan, dah tak betul. Yang keduanya, dia cakap kalau misalnya tuanku tak berikan pengampunan, minggu ni kita akan datangkan lebih ramai. Ini dah jadi dahaka. Kau tak boleh keluar pernyataan macam ni. Betul. Kau kena tahu apa kerja rakyat, apa kerja istana. Kerja rakyat, Perdana Menteri, rakyat lagi initiate pengampunan. Kalau Perdana Menteri tak nak, orang yang dipenjarakan kena mohon pengampunan. Lagi peguam tu Lepas tu keluarga dia buat ni dulu. Kemudian ianya dibawa kepada jemaah pengampunan. Bila dah berada di bawah jemaah pengampunan, last kali ini kerja jemaah pengampunan, dan last kali kerja ke bawah Duli Yang Maha Majlis daripada ke baginda Tuan Agong. So jangan campur urusan istana. Kita tak nak istana campur urusan politik. Jangan kita campur urusan istana. Kena jelas. Benda ni kena jelas. Ini dia boleh ugut. Allah, aku cakap benda ni. Ugut satu hal. Dia boleh cakap, tengok hari ni. pemimpin UMNO. Tengok hari ni. Mana pemimpin UMNO?